Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang keberkesanan perundingan gencatan senjata dalam konflik Gaza-Israel. Saya Nurnizal Binjaya, nomor metrik B24110475. Saya akan menerangkan terlebih dahulu berkenaan pendahuluan kajian ini. Menurut Edi, konflik ini bukanlah sesuatu yang baru, terutamanya dalam bidang hubungan antara bangsa secara konsepnya. Konflik ini juga dianggap sebagai salah satu perkara yang penting, sehingga berbagai sektor, termasuklah bidang akademik, melaksanakan kajian terhadap punca yang menyebabkan sesuatu konflik tercetus. Dan hal ini juga telah menunjukkan bahwa konflik merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Dan hal ini sering berlaku dengan pelbagai bentuk punca, sama ada dari segi sosial, politik, dan juga budaya. Gencatan senjata merupakan salah satu penyelesaian konflik, yaitu yang juga dikategorikan dalam pengurusan konflik. Pendekatan ini juga merupakan penyelesaian yang bersifat sementara dan juga tidak menyelesaikan akar konflik. Konflik Gaza-Israel merupakan isu yang telah berlaku dalam tempoh yang lama dan masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Dan isu konflik ini juga kembali memuncak apabila berlakunya serangan Hamas pada akhir tahun 2023 hingga menyebabkan berlakunya tindak balas secara ketenteraan dari pihak Israel. Seterusnya, dalam konteks tajuk ini juga, gencatan senjata merupakan pendekatan yang telah digunakan dalam konflik Gaza-Israel. Oleh itu, dalam kajian ini akan membahaskan dan juga menilai tahap keberkesanan penyelesaian konflik ini, yaitu penggunaan pendekatan gencatan senjata dalam konflik antara Gaza dan Israel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farhan Kusyaimi bin Abdul Qadir, BA 241600740. Jadi slide ini akan menerangkan proses perundingan gencatan senjata antara Gaza dan Israel. Pertama, Amerika Syarikat memainkan peranan penting kerana mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan strategik Israel, sekaligus membantu memudahkan rundingan. Seterusnya, Qatar dan Mesir bertindak sebagai pengantara utama yang memudah cara rundingan serta menyelaras pelaksanaan gencatan senjata antara kedua-dua pihak. Selain itu, salah satu hasil utama rundingan ialah pertukaran tahanan, yaitu Hamas membebaskan tebusan Israel, manakala Israel pula membebaskan tahanan Palestin secara berperingkat. Proses ini dipantau oleh ICRC bagi memastikan ia berjalan dengan selamat. Gencatan senjata juga boleh membolehkan bantuan kemanusiaan seperti makanan, air bersih, ubat-ubatan, bahan api dan peralatan perubatan yang disalurkan ke Gaza melalui laluan Rafah dengan penyelarasan oleh PBB, OCHA, WFP dan ICRC. Jadi kesimpulannya, walaupun gencatan senjata ini masih bersifat sementara dan belum membawa kepada keamanan yang berkekalan, rundingan diplomatik ini berjaya mengurangkan penderitaan orang awam serta membuka ruang kepada usaha penyelesaian konflik yang lebih menyeluruh pada masa hadapan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syawal Bilam Sari, nomor matriks BA 24110589. Seterusnya, saya akan membentangkan 3.0, yaitu faktor yang mempengaruhi keberkesanan perundingan. Yang pertama sekali kita lihat keberkesanan terhad kepada konflik melibatkan isu politik, keselamatan dan sejahtera, dan bukan sekadar konflik ketenteraan, di mana perjanjian ini dipengaruhi oleh pelbagai cabaran seperti perbezaan politik dan juga keselamatan dan sejarah. Dan dia bukan hanya melibatkan konflik ketenteraan, tapi mempunyai isu seperti politik dan keselamatan dan juga sejarah. Seterusnya, ketidakpercayaan antara Israel dan Hamas menyebabkan perjanjian gencatan senjata sering gagal dan bersifat sementara. Ini berlaku karena kedua-dua pihak mempunyai pelbagai perbezaan ideologi yang membuatkan perjanjian ini gagal dan
perjanjian gencatan senjata ini hanya berlaku sebagai sementara saja. Seterusnya yang ketiga adalah ketiadaan mekanisme penguatkuasaan yang berkesan, menyebabkan pelanggaran kecil boleh mencetuskan semula konflik. Ini berlaku karena apabila perjanjian yang dibuat oleh kedua-dua pihak sering berlaku konflik kecil, jadi perjanjian ini terbatal dan juga tertangguhlah dan dipengaruhi disebabkan hal-hal kecil. Seterusnya, kepentingan politik dan keselamatan kedua-dua pihak menghalang kompromi dan melemahkan proses perundingan, seperti di mana kedua-dua pihak ini mempunyai pelbagai pandangan ideologi yang berbeza lah atau bercanggah bagi mempersetujui perjanjian yang dibuat. Dan terakhir adalah campur tangan antara bangsa Mesir, Qatar, dan juga Amerika Serikat dan PBB yang menyebabkan membantu mencapai gencatan senjata secara sementara saja, namun tapi belum menyelesaikan isu asas seperti sekatan Gaza, status Palestina, dan keselamatan Israel. Walaupun berbagai pihak yang campur tangan untuk menyelesaikan isu ini, tetapi dia hanya bersifat sementara saja karena banyak isu yang berlaku yang menyebabkan perjanjian ini dipengaruhi, antaranya penyekatan Gaza dan status Palestina dan keselamatan Israel, yang menyebabkan perjanjian ini dipengaruhi dan hanya bersifat sementara saja. Gencatan senjata ini disebabkan konflik antara kedua-dua negara ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan teruskan dengan bagian 4.0, yaitu penilaian berkesan perundingan gencatan senjata. Pertama sekali, berjaya mengurangkan intensiti pertempuran dan keganasan dalam tempo tertentu. Perundingan gencatan senjata berjaya mengurangkan kadar serangan dan pertempuran antara Israel dan Hamas dalam tempo yang dipersetujui, walaupun hanya bersifat sementara. Langkah ini membantu mengurangkan kehilangan nyawa serta memberikan sedikit kestabilan kepada kawasan yang terjejas akibat konflik. Kedua, membolehkan bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, dan keperluan asas disalurkan ke Gaza. Sepanjang tempo gencatan senjata, lebih banyak bantuan kemanusiaan dapat memasuki Gaza melalui laluan yang dibenarkan. Bantuan seperti makanan, bekalan air bersih, obat-obatan, dan bahan api amat penting bagi membantu penduduk yang menghadapi krisis kemanusiaan akibat peperangan yang berpanjangan. Seterusnya adalah memudahkan proses pembebasan tebusan Israel dan tahanan Palestina melalui mekanisme pertukaran yang dipersetujui. Salah satu kejayaan utama perundingan ialah pelaksanaan pertukaran tebusan dan tahanan melalui peranan pengantara seperti Qatar dan Mesir. Kedua-dua pihak berjaya mencapai persetujuan yang membolehkan pembebasan sebagian tebusan Israel dan tahanan Palestina secara berperingkat. Seterusnya, mewujudkan ruang untuk dialog dan perundingan diplomatik antara pihak yang berkonflik. Gencatan senjata turut membuka peluang kepada usaha diplomatik yang lebih luas. Walaupun Israel dan Hamas tidak berunding secara langsung, penglibatan negara pengantara membolehkan komunikasi diteruskan dan meningkatkan peluang untuk mencapai persetujuan dalam isu-isu tertentu. Dan yang kelima, mengurangkan penderitaan penduduk awam serta memberi peluang kepada usaha pemulihan sementara. Penghentian sementara pertempuran memberi ruang kepada penduduk awam untuk mendapatkan bantuan rawatan perubatan
dan perlindungan yang lebih baik. Selain itu, beberapa kemudahan asas yang rosak akibat peperangan juga dapat dipulihkan buat sementara waktu. Seterusnya, bahagian kelemahan perundingan. Pertama sekali, tidak menyelesaikan punca utama konflik seperti isu sepadan pelarian Palestin, penempatan haram, dan status Yerusalem. Walaupun perundingan berjaya menghentikan pertempuran buat sementara waktu, ia tidak menyelesaikan isu-isu utama yang menjadi punca konflik. Selagi isu seperti sepadan pelarian Palestin, penempatan haram, dan status Yerusalem tidak diselesaikan, konflik berpotensi untuk berulang. Seterusnya, gencatan senjata sering bersifat sementara dan mudah runtuh apabila berlaku pelanggaran perjanjian. Kebanyakan gencatan senjata yang dicapai hanya bertahan dalam jangka masa yang pendek. Sebarang pelanggaran kecil atau tindakan provokasi daripada mana-mana pihak boleh menyebabkan pertempuran tercetus semula dan menjejaskan kestabilan yang telah dicapai. Seterusnya ialah kekurangan kepercayaan antara Israel dan Hamas menjejaskan pelaksanaan perjanjian yang telah dicapai. Hubungan yang dipenuhi dengan sejarah konflik dan kegagalan perjanjian terdahulu menyebabkan kedua-dua pihak sukar mempercayai antara satu sama lain. Keadaan ini menjadikan pelaksanaan setiap syarat perjanjian lebih sukar dan sering menimbulkan pertikaian baru. Seterusnya, komitmen politik yang tidak konsisten menyebabkan proses damai sukar diteruskan. Kejayaan sesuatu perjanjian bukan sahaja bergantung kepada persetujuan awal, tapi juga kepada komitmen berterusan daripada pihak yang terlibat. Namun, perubahan pendirian politik dan kepentingan strategik sering menghalang usaha untuk meneruskan proses damai dalam jangka panjang. Dan seterusnya ialah gagal menghasilkan keamanan yang berkekalan walaupun beberapa siri rundingan berjaya dilaksanakan. Walaupun pelbagai rundingan telah diadakan dan beberapa gencatan senjata berjaya dicapai, keamanan yang berkekalan masih belum dapat diwujudkan. Ini menunjukkan bahwa gencatan senjata lebih berfungsi sebagai langkah pengurusan konflik berbanding penyelesaian muktamad kepada konflik Gaza-Israel. Hai, nama saya Kathleen, nomor metrik BE24160812. Hari ini saya akan membentangkan kesimpulan. Kesimpulannya, perundingan gencatan senjata dalam konflik Gaza-Israel boleh dianggap berkesan, tetapi hanya pada tahap yang terhad dan bersifat sementara. Melalui pengantaran negara seperti Qatar, Mesir, dan Amerika Syarikat, perundingan ini telah berjaya mengurangkan keganasan buat sementara waktu. Ia membolehkan pembebasan sebagian tahanan dan tebusan, serta membuka laluan kepada bantuan kemanusiaan untuk penduduk awam di Gaza. Kejayaan ini membuktikan bahwa diplomasi dan perundingan masih memainkan peranan penting dalam menguruskan konflik bersenjata. Namun begitu, keberkesanan gencatan senjata sering terjejas akibat ketidakpercayaan antara Israel dan Hamas, kepentingan politik kedua-dua pihak, serta kelemahan dalam memastikan setiap syarat perjanjian dipatuhi. Akibatnya, pelanggaran gencatan senjata masih berlaku dan keganasan kembali berulang. Oleh itu, kebanyakan perjanjian hanya mampu memberikan kestabilan untuk jangka masa yang singkat. Selain itu juga, perundingan ini juga belum berjaya menyelesaikan punca utama konflik seperti isu wilayah, keselamatan, status politik Palestina, penempatan haram, dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Selagi isu-isu asas ini tidak diselesaikan melalui rundingan politik yang menyeluruh, gencatan senjata hanya menjadi penyelesaian sementara, bukanlah penyelesaian yang berkekalan. Akhir sekali, dapat disimpulkan bahwa perundingan gencatan senjata sememangnya memberikan manfaat dari sudut kemanusiaan dan membantu mengurangkan keganasan dalam jangka pendek. Namun, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai
Kiranya kedua pihak menunjukkan komitmen politik yang tinggi, disokong oleh masyarakat antarabangsa dan bersama-sama menangani punca utama konflik secara adil dan menyeluruh. Sekian dan terima kasih.